Okey, jadi pada titik P ni dia kata bina satu garisan yang bersenjang. Jadi letakkan kompas set kamu pada titik P. Okey, letak pada titik P dan buatlah satu bukaan. Jadi tanda di bahagian kiri dan kanan. Bukaan dia sama besar kiri kanan ni. Di sebelah kiri dan juga kanan garis titik P. Okey. Bila dah tanda di sebelah kiri dan kanan, kemudian kita gunakan tempat yang kita tanda tadi tu. Yang ni kamu nak buat bukaan lebih sikit pun boleh lah. Kalau kamu takut rasa kecil, kamu boleh buka besar sikit. Okay, contoh saya ambil dekat sebelah kanan dulu. Saya tanda dekat bahagian atas. Kemudian ubah dekat sebelah kiri pula. Juga letak dekat atas. Okay, tanda dekat bahagian atas. Okey, saya buat ni di atas board kertas ni. Jadi, okay, saya punya sisi kuti adalah dekat bahagian bawah. Dan nak buat garisan lurus, saya gunakan sisi kuti ni, letak dia. Untuk meletakkan sisi kuti pada bahagian sisi kuti dekat atas. Dan boleh garis ke atas. Okey, jadi dah siap sebenarnya garisan berserenjang pada titik P yang berada di garisan AB. Jadi mudah saja nak buat garisan berserenjang ni ya. Okey. Yang tu untuk garisan berserenjang. Boleh saya teruskan yang kedua, boleh ya? Okey, boleh. Okey, yang kedua, buat garisan berserenjang juga. Tapi kali ni titik tu tak berada pada atas garisan. Okay, kali ni, titik P berada di luar daripada garisan. Dalam kes ni adalah garisan AB. Okay, senang saja. Gunakan kompas set juga. Okay, letakkan jarum tu pada titik P. Okay, dengan bukaan yang bersesuaian. Okay, maksud dia kamu buka tu jangan terlalu pendek sangat. Kamu buka rasa-rasa dia boleh potong garisan AB. Okay, jadi saya buka contoh dekat sini, saya tanda satu dekat sini, satu lagi tanda dekat bahagian sebelah kanan. Satu kiri, satu dekat kanan. Okay. Kemudiannya jadi dia kena bawah sikit. Kita masuk ke bahagian bawah. Okay. Kemudian letakkan kita tanda kiri kanan tu. Okay. Saya kecilkan sikit bukaan sebab saya tak mahu dia masuk bawah. Okey, saya tanda dekat sini satu. Kemudian tanda dekat sini satu juga. Okey. Satu. Kemudian ubah dekat sini pula satu. Okey, jadi nak lengkapkan garisan serenjang, gunakan kamu punya sisi kuset tak kira lah sini 45 ke 30 60. Letak di atas kamu punya T square. Garis T sambung sampai ke bawah. Okey. Jadi dah boleh dapat dah garisan berserenjang. Start daripada P tadi kita buat bukaan tanda sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Saiz bukaan ni sama. Maksud dia saiz dari sini kita buka punya bukaan sisi kompas tu sama dengan sebelah kanan. Kemudian bila nak tanda dekat sini, bolehlah kalau kamu rasa terlalu besar kamu boleh kecilkan. Tapi still sama saiz. Maksudnya kalau dari sini buat besar ni, kat sini pun tanda besar ni. Okay, jadi sambungkan P dengan garis titik persidangan kat bawah untuk dapat garisan yang berserenjang. Okay, jadi tak susah sangat kan garisan berserenjang.
Baik, dan seterusnya. Tengok. Boleh, saya terus ha. Saya tunjuk terus ha. Boleh saya teruskan dengan nak tunjuk garisan apa? Nak buat garisan ni pula. Okey, sekarang kita nak nombor 3 dia tunjuk bagaimana nak buat garisan yang selari ya. Nak buat garisan yang selari. Jarak antara garisan tersebut ialah 55 mm. Okey, jarak dia adalah 55 mm. Okey. Garisan AB maksud dia kamu nak buat lagi satu garisan atas daripada AB ni. Garisan yang selari dengan jarak dia 55 mm. Okey. Dalam buku teks dia tunjuk kena buat dekat dua-dua belah. Dekat A kena buat, dekat B kena buat. Dekat A kena buat garisan berserenjang, dekat B pun kena buat garisan berserenjang. Okey, sebenarnya kamu boleh pilih satu sahaja. Nak buat dekat A ataupun B, tak payah buat dua-dua. Okey. Jadi contoh dekat sini, contoh saya buat dekat B. Nak buat garisan berserenjang macam mana dekat B? Okay, boleh tengok cara yang nombor 1. Bahagian atas. Tanda sebelah kiri dan kanan garisan. Okay. Dan kes ni tak ada garisan, jadi kita kena sambunglah garisan. Sambung dulu. Kemudian kita akan tandakan letak dekat bukaan tadi dan dekat atas. Okey. Jadi terhasil satu garisan senjang. B garis. Okey. Dia bagi tahu jarak dia 55 mm. Jadi apa yang perlu buat? Buat bukaan kompas set ni 55 mm. Okey, 55 mm kamu ukurlah buat taklah dekat berbaris ke dekat sisi set ataupun dekat sisi square. Bukaan 55 mm. Okey. 55 letak dekat B. Tanda dekat atas. Okey. Ini tinggi dia 55. Dekat sampai sambung bagi kena 55. Jadi untuk dapatkan garisan serenjang, yang ni kamu gunakan kamu punya T-square. Garis sahaja. Okay, dia selari. Buat saja garisan yang selari. Okay, jadi tak susah sangatlah nak buat ingat teknik buat garisan serenjang ni. Garisan serenjang. Ya. Ya. Okey. Ni tunjuklah ni garisan serenjang bagaimana nak dibuatlah garisan serenjang. Okey. Boleh? Okey, kalau boleh kita tengok yang nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 lain sikit. Dan lain dekat mana? Dia minta bahagikan garisan AB kepada dua bahagian yang sama. AB, garisan AB ni kepada dua bahagian yang sama. Maksudnya sama besar lah. Sama besar. Garisan AB ni sama besar. Jadi nak buat dia tak lebih kurang juga. Ataupun saya lebih suka guna istilah nak cari titik tengah AB lah. Okay, jadi nak buat dia
Kita gunakan kompas set juga. Okay, buat bukaan, kita boleh letak dah kat atas garisan ni. Kita buat bukaan kompas tu lebih, kalau kita tengok secara kasar pun, lebih separuh lah daripada anggaran kedudukan titik tengah dia. Okay, kalau macam ni kita tengok, ni dah buka, saya buka ni dah lebih kurang lebih lah separuh kan. Tengah-tengah dia kat mana, kita agak bikin kat sini, jadi saya buka ni dah lebih separuh. Jadi, saya tandakan dekat bahagian atas satu dan juga dekat pada bahagian bawah. Satu bahagian atas atau satu bahagian bawah. Nak tanda macam ni boleh, ataupun kamu nak buat pusingan macam ni pun boleh. Pusing saja macam ni pun boleh juga. Okay, dengan bukaan yang sama, kita tak ubah bukaan kompas ni dengan bukaan yang sama, kita pindahkan daripada titik B pindah kepada titik A. Kita letakkan A pula dan kita pusing. Itu pula lah kalau kamu rasa selesa nak buat pusingan macam ni boleh, ataupun nak tanda satu atas satu dekat bawah pun boleh juga kalau tak mau pusing macam ni. Okay, dan kita akan dapatlah dua titik persilangan, satu pada bahagian atas dan satu bahagian bawah. Dan kita sambungkan kedua-dua titik persilangan ni bahagian atas dan bawah. Maka kita akan dapatlah pembahagi dua garisan AB. Jadi sama besar lah. Kita dapat bahagi dua garisan AB ni sebelah kiri dan kanan dia sama besar.